Assalamualaikum. Assalamualaikum warahmatullahi Assalamualaikum wabarakatuh. wabarakatuh. Dengar suara saya jelas? Jelas. Jadi Alhamdulillah. Boleh kita mula, Doktor? InsyaAllah. InsyaAllah. Okey, kita berkati sesi kita malam ni dengan umul kita Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Jadi Alhamdulillah bersama saya, Certified Trainer Encik Amir, Master Shiro Global Academy. Bersama kita malam ni kita sangat orang tapi dua. Biasa kita seorang tetamu. Malam ni kita bawa special dua orang penulis. Dr. Ariza binti Abdullah dan juga Dr. Tash Rijal bin Muhammad Romli. Apa khabar, Doktor? Alhamdulillah sihat? Alhamdulillah. Alhamdulillah, bikhair. Sihat ke? Saya ada dekat Keramat. Doktor ada mana tu? Hello, dengar tak suara? Ya. Tak jelas. Ada di mana tu? Oh, betul-betul Alamak. Tanya Malim, Perak. Okey. Opsi dekat Opsi sana. Ya, Ya. opsi. Jadi Alhamdulillah. Kita punya sesi borak ni lebih kurang dalam setengah jam macam tu lah. Kita nak mengenali siapa penulis dan karya e-book yang kita hasilkan melalui platform Master Shiro Global Academy. Jadi malam ni giliran doktor berdua lah. Yang mana kalau ikut sini, kita nak sembang berkenaan, borak berkenaan e-book bertajuk Formula Kebahagiaan Rumah Tangga Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Jadi insya-Allah boleh saya orang cakap bersuai kenal lah dengan doktor berdua, nak mengenali siapakah Dr. Ariza dan juga Dr. Tash Rijal. Kalau boleh ceritakan sedikit latar belakang kepada kita punya viewers. Nak kenal lah, orang cakap tak kenal tak cinta. So siapa nak mula dulu? Dr. Tash ke Dr. Ariza? Bismillah. Dr. Tash dulu. Assalamualaikum boleh. warahmatullahi taala wabarakatuh. Nama saya Tash Rijal bin Muhammad Romli, berasal daripada Pahang. Menetap bekerja di UPSI semenjak 2006. Samalah dengan isteri, cuma dia lewat sedikit bertugas di UPSI. Memang dahulu kami lulusan di Timur Tengah memang belajar bahasa Arab, Syariah, dan tempat bekerja itu pelbagailah, tapi akhirnya menetap di UPSI. Dan bidang kami itu memang bidang bahasa Arab dan Syariah lah, insyaAllah. Dan berkahwin tahun 1996. Terus Okey, 96 saya baru darjah 4, doktor. Orang lama kita ni, orang senior. boleh teka lah umur saya berapa. Okey, Dr. Ariza pula. Bismillah. Assalamualaikum, bismillah. Saya pun banyak telah diterangkan oleh Dr. Tash. Jadi saya daripada Kelantan, Kota Baru. Okey. Orang Kota Baru, dan bertemu dengan suami di Jordan lah semasa menuntut di sana. Dekat orang cakap waktu belajar dululah. Alhamdulillah. So kalau ikutkan pada latar belakang yang saya ada depan mata saya ni, sebab saya buka ni. Nampak ni. Kalau nampak skrin saya ni, saya tengah membaca untuk e-book yang ditulis bersama ni lah. Masing-masing orang cakap guru bahasa Arab, pensyarah UPSI. So kalau ikutkan memang buku ni pula bertajuk dia Formula Kebahagiaan ni, Rumah Tangga Rasulullah. Kira nak kata memang mengajar subjek tu rasanya bukan ajar subjek macam ni, macam motivasi lah kot. E-book ni boleh kata macam tu, betul? Sebenarnya buku tersebut tu hasil daripada tesis lah. Hasil daripada tesis PhD saya. Okey lah, halang-halang dah sebut macam tu, boleh cerita teruslah kepada e-book kita punya tajuk ni. Macam mana memilih tajuk Formula Kebahagiaan ni sebagai tajuk tesis doktor, terusnya dijadikan e-book. Bismillah.
Jadi sebenarnya saya memang nak convert lah kiranya kan, nak convert buku tesis tu kepada untuk tatapan masyarakat sebab biasanya buku tesis ni ada di library universiti dan Betul. tidak disebar luaskan. Jadi untuk menulis buku yang lebih santai ataupun yang masuk kepada masyarakat tu memerlukan olahan yang barulah. Betul. Jadi sebab itulah saya rasa saya memang mencari-cari satu maknanya bagaimana nak menulis dengan lebih santai dan alhamdulillah lah berjumpa dengan MSTA ni terus je dapat idea. Alhamdulillah. Itu kalau ikutkan jumpa siapa tu, NSGA tu melalui siapa referralnya tu? Yang referralnya saya dapat melalui Prof Dr. Rosdiani. Dr. Rosdiani daripada Papisma HUSM. Okey, bengkel yang ketiga. Alhamdulillah. Itu bila doktor kalau ingat berapa bulan tu? Bulan apa tu? Join MSTA? Saya join MSTA lepas daripada bengkel tu Christmas lah. Christmas akhir tahun lepas. Saya terus ajak Dr. Tash untuk join sekali sebab kami sama-sama memang minat untuk menulis dan menerbitkan buku. Jadi saya ajak terus Ustaz Tash untuk join bengkel tersebut lah. Oh, kalau ikutkan bulan 12, saya bulan 10, awal 2 bulan je. Banyak buku tu boleh terbit. 30 buku kata? Sebab saya editor, doktor. Saya memang editor buku. Memang bahaya. So, itulah alhamdulillah rezeki saya memang saya tukar daripada buku fizikal jadi e-book lah. Saya staff dekat ni, Galeri Ilmu, Media Group. Kalau pernah dengar Ustaz Muhadi, Hadi Jol, Ustaz Mak Dasuki, siapa lagi, Ustaz Asma, saya kerja di situ lah. Saya punya syarikat, majikan saya yang kerja orang cakap office hour-nya situ lah. Ni kira part time lah kita buat MSGA ni sebagai passion saya dalam penulisan. Jadi alhamdulillah lah memang. Betul. Ni saya nak baca sikit lah sebab kita punya ijilah ni sebenarnya bertitik tolak daripada testimoni seorang doktor lah, Prof. Rosmawati. Dia cakap sini, e-book doktor ni sangat menarik dan dia yang mencadangkan untuk kita buat ijilah malam ni. Di saat kes stres meningkat, tengok background penulis memang doktor bukan saya calang lah. So kita nak minta nasihat daripada doktor berdua berkenaan keharmonian rumah tangga sebab ini difahamkan rumusan tesis dan juga orang cakap nak dengar daripada mulut doktor sendirilah. Kenapa buku ni, e-book ni sangat bagus. Lagi-lagi orang cakap, yelah kita tahu kes-kes yang rumah tangga sekarang ni macam tersenggung apa semua, macam kahwin ni macam bukan benda yang serius kan. Jadi macam saya pun yang saya kahwin 2000, nikah 2012. Dekat berapa tahun lah? 8 tahun. 8-9 tahun macam tu lah. Baru pun orang cakap masih lagi fasa-fasa yang orang cakap bukan lagi, yalah rumah tangga kan, so, nak minta nasihat orang lama lah senang cakap macam tu. Orang lama yang menulis buku ni berdasarkan pengalaman, kita nak kongsikan pada pendengar kita. Tip keharmonian rumah tangga. Bismillah doktor. Secara ringkas kalau boleh kongsikan. Bismillahirrahmanirrahim. Berdasarkan kepada buku yang diterbitkan itu, mana-mana pun dalam kehidupan kita sebagai seorang Muslim dan boleh juga kepada yang bukan Muslim, kita memerlukan satu panduan yang jelas yang kita perlu ikut dalam bentuk kepercayaan kita, keimanan sebenar. Rujukan dan sumber yang perlu kita rujuk mesti adalah rujukan yang kita imani sepenuhnya. Dan dalam Islam pun telah jelas Allah Ta'ala turunkan Al-Quran dan Nabi Muhammad SAW itu sebagai kepada Al-Quran itu, dan kehidupan Nabi SAW itu adalah sebenarnya teladan untuk kita. Betul. Dalam kajian Dr. Ariza itu sebenarnya dia usaha untuk menampilkan apa yang ada di sebalik bahasa-bahasa yang digunakan pakai oleh Nabi SAW ketika dalam situasi yang pelbagai.
situasi gembira, situasi serius, konflik, kasih sayang, dalam keadaan marah. Jadi kita nak timbulkan apa yang telah dilakukan, apa yang telah diterima oleh Nabi dalam suasana ketika Nabi menghadapi situasi itu berikut. Jadi dalam keadaan begini, semestinya itu adalah satu panduan. Sebab Nabi wa ma yantiqu anil hawa in huwa illa wahyun yuha. Nabi tak bertutur berucap melainkan dia adalah wahyu yang telah diilhamkan, diwahyukan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi semestinya buku ini mesti sebagai satu panduan, sebagai satu kaedah, sebagai satu rujukan untuk kita bila mana datangnya suasana begini, kita dah ada ilmu, kita cuba nak terapkan dalam kehidupan kita berkeluarga, penggunaan bahasa, gaya bahasa, tindakan dan sebagainya. Jadi mudah-mudahan dalam buku yang ringkas ni sebagai titik mula untuk kita mengenali di sebalik penggunaan bahasa-bahasa Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Jadi hak detail tu saya yang member pertama. Okey, terima kasih Dr. Tash. Okey, Dr. Riza sebagai penulis utama. Jadi kesinambungan tu kita tengok masalah dalam masyarakat sekarang ni pun adalah berpunca daripada komunikasi, kan? Komunikasi dalam tu adalah sangat kalau kita kirakan banyak menghadapi masalah dari segi bagaimana nak mengucapkan kata-kata yang baik ataupun kata-kata yang sesuai pada waktu tersebut ataupun pada waktu berlaku tu. Jadi dengan mengambil cerita-cerita daripada hadis-hadis Nabi yang dikumpulkan ataupun yang saya dapat kumpulkan daripada Sayyidatina Aisyah radhiyallahu anha. Jadi saya dapati banyak lagi yang perlu diterapkan dalam masyarakat. Jadi 7 formula ni berasal daripada 7 formula ni dirumuskan daripada hadis-hadis yang banyak yang dah saya kumpulkan. Jadi saya dapati 7 praktis bahasa ni adalah sangat berkesan lah untuk digunakan dalam masyarakat untuk menghadapi berbagai masalah yang disebabkan oleh komunikasi dalam rumah tangga. Jadi saya rasa setiap masyarakat ataupun terutamanya para suami lah, dikatakan pada suami ni perlu sangat sebagai ketua keluarga, dia perlu mengetahui sekurang 7 praktis bahasa ni. Jadi cuba hayat dari buku ni. Okey, saya nak highlight lah sebab kalau saya nak tunjuk pun takut gambar tak apa nak clear. Suara insyaAllah okey. So saya bacalah 7 aspek bahasa yang ditekankan dalam buku ni. Bahasa ekspresif, bahasa tegas, bahasa izin, bahasa senyap, bahasa perundingan, bahasa kiasan dan juga bahasa nafi dan keterangan. So ada 7 jenis bahasa ni yang bagi saya yang baca ni pun rasa memang wajib belilah. Orang cakap, dia punya nama jenis-jenis bahasa ni memang wow. Saya kalau sekali imbas ni, saya minta izin lah kalau boleh sentuh pasal bahasa senyap tu. Bagi saya mungkin itu paling mudah, tapi sebenarnya tak tahulah mudah ke tidak untuk dipraktikkan bahasa senyap tu macam mana. Melalui riak wajah, aksi dan tindakan. Melalui pengalaman doktor berdua sendirilah kalau boleh kongsikan. Bahasa senyap ni macam mana. Nak kasih hint kita punya pendengar ni, ini baru bahasa senyap, belum bahasa lain lagi. Kena beli ni. Bismillah doktor. Bahasa senyap. Okey, 7 praktis bahasa tu boleh saya ringkaskan dalam pintex lah. Perundingan, izin, pintex. Tegas, E ekspresif, I izin dan S senyap. E ekspresif, K kiasan, S senyap. Jadi bahasa yang ditanya tadi kan? Okey, bahasa non-verbal. Tapi untuk saya buat dalam non-verbal, tapi kat sini untuk lebih dekat dengan masyarakat saya buat bahasa senyap lah. Jadi bahasa senyap maknanya Nabi tidak mengeluarkan kata-kata tetapi dia seolah-olah biar je suasana tu berlaku. Contoh yang saya berilah kan. Jadi untuk keterangan boleh baca dalam buku lah. Jadi bagaimana semasa waktu perang ketika pulang daripada rombongan perang, hanya Sayyidatina Aisyah tu jatuh kalung dan dia nak pergi ambil balik kalung tersebut. Kan? Balik kalung tersebut.
kan orang dah letih nak balik perang. Tapi ikut je, senyap. Buat je yang Datina Aisyah tu kan. Senyap. Maknanya dia kata nak marah benda kecil ni. Nak marah tidak. Itu tapi di sebalik hikmah apa yang berlaku, rupanya ada benda yang lebih besar lagi. Rupanya peristiwa tersebut di sebalik senyapnya Nabi tu. Sebenarnya para suami ni ada mengamalkan bahasa ni, maknanya ada kadang-kala perlu ada pertimbangan kepada isteri. Benda tu tak masuk ataupun tak masuk akal, tetapi mungkin maknanya bila kita tunaikan hajat isteri tu ada kita akan dapat keberkatan daripada. Itu sekali dengar tu betul lah orang cakap. Yalah, sebab suami ni orang cakap ego dia lagi tinggi lah kot daripada isteri. Itu yang mana nak senyap tu satu benda yang yalah dengan verbal melayan tu, sebab nak mencari hikmah di sebalik tunaikan tu insya-Allah ada tu. Dia perlukan kesabaran yang tinggi lah orang cakap kan. Dan juga balik pada saya suka ayat Dr. Tash tadi lah. Balik pada kepercayaan kita, apa benda yang kita imani selama ni dengan apa yang kita jadikan panduan. So benda tu insya-Allah akan memandu kita untuk ke arah sabar tadi lah. Dan dapatkanlah orang cakap untuk baca lebih detail 7 aspek bahasa ni, apa benda dia punya contoh-contoh yang boleh kita adapt dalam kehidupan kita. Sebab harga ni pun kalau ikut memang murah sangat lah. Orang cakap RM16 jadi RM8 diskaun kan. Orang cakap $2 tu memang mampu milik lah. Sebab saya kalau kita boleh murah. Tapi head tu maksimum minimum. Harga paling dah habis murah dah tu. Dapat. Dia sebenarnya kalau kita lihat bahasa senyap ni, dia kalau ikut apa yang Nabi buat tu sebenarnya berdasarkan ilmu juga. Maksudnya kita lelaki suami ni dia jangan main senyap macam tu bila isteri nak berbincang ataupun dalam keadaan suasana yang perlu sangat. Kadang-kadang ego kita lah kan, ego kita. Kita rasa kita senyap sampai tak bercakap. Padahal situasi itu sebenarnya mungkin sementara saja senyap, tapi lepas tu kena layan lah isteri dan sebagainya. Jadi berdasarkan kaedah ni, maksudnya suami tu dia dah jangka apa yang akan berlaku pada masa akan datang. Jadi dia tahu dia senyap tu dia akan memberi manfaat pada masa akan datang. Dia bukan main macam begitu saja, tidak. Dia mesti melihat, dia menakul dan dia merancang. Dia kena ada kaedah begitu. Ego kita menguasai kita, kadang-kadang kan kita senyap sampai tak tegur siapa, dah tidur lain-lain orang macam tu. Jadi bukan senyap sampai bila-bila lah. Takut senyap sampai tegur siapa. Maknanya itu sendiri. Betul. Senyap tu senyap yang berisi lah. Maknanya senyap tu ada tindakan dan orang cakap bukan senyap kosong yang sia-sia lah. Senyap yang menambah keruh. Maknanya senyap tu dalam pemikiran ni apa aku nak buat. Macam mana aku nak ambil hati isteri aku balik. Sebab kita sayang isteri kita kan. So senyap tu adalah dia punya tindakan seterusnya. Bukan senyap lepas tu apa pandai lah. Itu tak bijak lah orang cakap. Tindakan yang tak berapa nak bijak. So nak dapatkan benda tu, salah satu cara yang bagi saya dapatkan ibu ni lah. Nak baca ekspresif macam mana, tegas tu macam mana, izin tu macam mana, senyap, perundingan, orang cakap kiasan dan juga nafi keterangan. Jadi benda-benda ni diterang secara detail dalam e-book yang ditulis oleh doktor. Dan kalau ikut sini, dia terus habis ke ada sambungan doktor? Oh, ada banyak lagi sebab dalam hadis yang perlu saya terangkan. Jadi insya-Allah siri-siri seterusnya okey. Dia mungkin juga kalau nak sentuh bab marketing ke apa yang boleh saya kongsikan lah. Mungkin sebab benda ni saya nampak ialah e-book ni masih lagi baru untuk masyarakat kita kan. So mungkin juga kita boleh hadiahkan lah kalau kita rasa kita nak market buku kita ni. Dia salah satu cara dia kita bagi dekat
orang-orang yang memang kita tahu dia tu bila dia cakap ibu ni bagus, insya-Allah orang akan pegang kita punya ibu ni. Orang akan cari. So itu antara cadangan saya lah kot. Macam kita tahu kita ni ialah mungkin pensyarah dekat UPSI kan. Tapi orang luar masih lagi tak mengenali kita. So untuk menyebar luaskan ni sebab konten ni bagus ni. Konten dia memang bagus. Sebab mungkin juga macam kita dalam MSJA ni kalau perasan kita ada Pak Utih. Antara kita punya ni lah orang cakap yang selalu membincangkan soal rumah tangga ni juga. Pak Utih ni orang cakap kita punya MSJA punya trainer juga. Mungkin salah satunya kita bertukar-tukar ibu dengan beliau ke. Tu contohlah yang boleh saya fikirkan. So sebenarnya kalau ikutkan sini, ini bukan satu-satunya ibu yang Dr. Ariza tulis. Sebab kita masih ada masa. Boleh saya cerita sikit. Ibu yang seterusnya Dr. Ariza bertajuk True Faithful Friends. Searching for True Faithful Friends. Ini kalau bahasa Melayu ni mencari sahabat sejati lah kot betul? Sahabat sejati tu maksud orang-orang mukmin. Iman. Bismillah. Terangkan Doktor. Jadi ibu kedua ni berkait juga dengan ibu yang pertama, tapi lebih pada basic lagi. Iaitu kita nak mengamalkan untuk orang-orang bukan Islam, bagaimana untuk mencari kebenaran dengan berhujah. Ini saya menggunakan ilmu falsafah yang meliputi metafizik, meliputi konsep of man, manusia, dan epistemologi. Bagaimana mencari hujah, menentukan kebenaran sesuatu yang pegang. Jadi saya nak mengajak orang-orang, khususnya orang-orang bukan Islam, berfikir kembali apa yang mereka anuti selama ni, adakah berada pada jalan yang benar. Jadi kat situ lebih kepada maknanya seboleh-bolehnya dakwah kita lah sebagai seorang Muslim. Maknanya sekiranya kita ada ramai, kalau kita tengok kan kawan-kawan Cina, India dan mungkin daripada suku-suku di Sabah, Sarawak. Sebab saya mengajar di universiti, saya dapati ramai pelajar-pelajar yang sebenarnya mereka tidak tahu pun, ataupun bila ditanya tentang agama mereka, Buddha tu macam mana ataupun Hindu tu macam mana, mereka tak dapat jawab dan reference pun mereka tak pernah tengok pun. Jadi dari situlah saya perlu bawa mereka semula kembali kepada jalan yang benar, maksudnya dengan melalui hadiah kepada pelajar-pelajar saya supaya cara pemikiran, cara untuk mengambil sesuatu kebenaran tu ada maknanya kita bukan setakat beritahu Islam ni adalah benar, tapi kita ada hujah-hujah dia. Jadi kenapa kita katakan Islam tu benar. Jadi sebab itulah yang faham kita pilih jalan ni. Jadi juga saya bawa refleksi diri saya, maknanya bagaimana saya mencari ilmu-ilmu agama dan lepas tu sehinggalah mencari lebih lagi tentang Islam tu, mencari lagi Nabi Muhammad, adakah Muhammad ni ialah sebenar Rasul, sebab mereka pertikaikan kan. Jadi bagaimana kita bawa hujah bahawa Nabi Muhammad adalah seorang Rasul yang benar. Jadi itu berkait juga. Jadi saya rasa buku ni kita orang Islam, sekiranya kita dengan orang Islam, kita perlu ada maknanya kurang-kurang ni bekaskan daripada maknanya bagaimana untuk berhujah dengan mereka ataupun untuk membawa mereka ke jalan. So maknanya ini buku yang kedua doktor ya? Ibu yang kedua Buku kedua setakat ni. Buku kedua. Itu kalau ikutkan, yelah bila doktor explain ni baru saya nampak signifikan doktor gunakan bahasa Inggeris. Sebab yelah target market dia sebenarnya lebih pada kawan-kawan lah kita sebut yang belum Islam ni. International. Cakap dia dakwah melepasi sempadan lah. Tak terbatas pada orang Melayu sebab kita yelah bila doktor cerita tadi, memang niatnya tu memang nak ajak balik kita punya kawan-kawan yang belum Islam ni untuk mengenali siapa Tuhan mereka yang sebenar.
Sebab yelah, betul lah tu doktor cakap tu. Saya pun dulu belajar you. So, saya perasan benda ni. Memang satu benda yang sedih jugalah sebab yelah kita tahu dia duduk satu Malaysia, kita negara Islam, tapi apa saya cakap diri saya lah, apa tugas saya untuk ajak dia sama-sama nikmati indahnya Islam tu. So bagi saya memang bila ada ibu macam ni, insya-Allah dia membanyakkan lagi pilihan dan dia membuka jalan lah. Sebab ujungnya memang hidayat tu Allah punya lah. Tapi bila doktor dah mulakan dengan ibu macam ni, memang terima kasihlah dari pihak kami sendiri, daripada kawan-kawan yang tak mampu tulis benda ni. Memang ibu ni boleh saya cakap ya, dalam MSGA mungkin yang pertama lah seumpamanya yang saya baru sepanjang saya buat IG live, yang saya buat IG live konten yang sebegini, konten yang menyentuh bab tauhid lah, senang cakap. Sebab istilah tadi bila saya cakap mencari sahabat sejati, Dr. explain sebenarnya sahabat sejati tu mukmin lah, betul lah tu. Istilah kalau biasa sekarang punya apa kata-kata best friend forever kan, till jannah, betul lah tu. BFF, tapi bila saya rujuk bahasa Inggeris, dia kata best tu untuk orang saja. Jadi saya tukar true. Itu dia. Bila kita buat kajian, kita akan nampak best tu tak sehebat true tu tadi. So memang satu ibu yang memang insya-Allah dapat orang cakap membantu lagi ramai lah dengan izin Allah, membuka mata lah. Orang cakap Islam tu indah lah. Jadi untuk ibu yang kedua, saya perasan sini ada tulis kat situ Hikmah Sarjana Enterprise. So maknanya doktor pernah ada buku fizikal ke macam mana sebelum ni? Kebetulan dia syarikat baru tubuh. Sebab ya ke? Okey. Ibu jadi penulis yang ramai. Jadi syarikat lah yang boleh kan dapat. Okey. Kemungkinan juga buku cara cetak. InsyaAllah. Nanti sebenarnya dia putus-putus sikit lah doktor. So orang cakap kalau ikutkan sini, yang pertama, kedua, yang ketiga apa pula kalau ikut perancangan Dr. Tash dengan Dr. Ariza? Perancangan untuk ibu seterusnya, menyambung ibu sedia ada atau ada tajuk lain yang nak diterbitkan insyaAllah? Buku bahasa Arab insya-Allah. Siri-siri buku bahasa Arab pun ada. Masya-Allah. Itu tak ada lagi saya rasa dalam MSGA ni buku bahasa Arab kan? BMBI dia ada ni. Ini boleh jadi orang cakap pioneer lah ni insya-Allah dalam MSGA. Nantikan daripada kita punya pakar lah, guru bahasa Arab yang memang belajar bahasa Arab, memang orang paling layak lah. Bahasa Jawa dah ada dalam ni. Bahasa Arab tak ada lagi. So kita nantikan ibu daripada Dr. Tash dan juga Dr. Ariza, buku bahasa Arab insya-Allah. So kita sebenarnya tanpa sedar, setengah jam ni sekejap je sebenarnya. Sebab cakap kita tak nak ganggu malam-malam dengan waktu yang panjang. Saya serahkan balik pada Dr. Tash dengan Ariza untuk bagi kata-kata penutup lah. Kenapa paling utama nombor satu tu, apa ibu yang dihasilkan tu memang insya-Allah memang manfaat tu kita nampak. Tinggal lagi kita nak daripada mulut doktor sendiri, promote lah orang cakap, dapatkan karya doktor ni untuk masyarakat. Bismillah, saya serahkan. Bismillah. Bismillah. Saya suka nak mengucapkan terima kasih kepada kumpulan MSG, Master Shiro, kemudian kiranya saya sebut sebagai penyelia atas lah, yang menawarkan bentuk penulisan e-book ni. Bagi saya memang menolong saya dan isteri saya untuk menulis. Tiba-tiba kita boleh keluarkan 1 buku, 2 buku dalam masa 2 bulan. Jadi alhamdulillah, saya terima kasih. Dan satu poin yang saya suka untuk highlight di sini ialah sentiasa para trainer menyebut kita tulis buku ni kerana lillahi ta'ala. Kita bukan nak cari duit, kita nak bina ummah, bina masyarakat, nak sampaikan ilmu walaupun sedikit. Dan kita guna platform e-book ni dengan cara yang kaedah yang diperkenalkan. Dan saya rasa ini antara kaedah yang terbaik lah untuk kita mengembangkan e-book ni. Dalam masa yang sama, masyarakat masih lagi bertatih dan menapak sikit-sikit untuk menggunakan e-book. Tak apa, kita punya usaha, kita kena kembangkan. InsyaAllah masyarakat dalam masa 5-10 tahun nanti akan berubah daripada buku manual tu
Setuju. Cukup skin, semua guna skin. Jadi saya ubah tu insya-Allah. Jadi kita sebagai pemula, sebagai pencetus, insya-Allah mudah-mudahan akan membantu. Jadi buku ni yang akan dapat manfaat atau akan tinggalkan, hanya berusaha sebagai pendakwah. Dakwah, ada orang yang menolak, dan itulah Allah yang menyampaikan dakwah. Jadi Ustaz Rizal, Tak ada apa. Maknanya sentiasa niat kita tu untuk apa kan. Kalau kita satu medium ni untuk dakwah, maka insya-Allah kebaikan daripada tu. Wallahu alam. Jadi untuk saya sendiri, saya nak ucap banyak terima kasih lah. Sebab biasa saya ajak seorang. Tapi malam ni saya dapat dua. Package rezeki saya, Alhamdulillah. So memang saya sangat hargai lah sebab lagi waktu malam ni kita tahu waktu rehat kan. So kesudian doktor berdua untuk terima jemputan saya ni satu penghargaan lah untuk saya yang orang cakap tak kenal pun. Kita atas dasar ukhuwah MSGA ni, kita bertemu dan berpisah kerana Allah, insya-Allah. So orang cakap memang betul, saya setuju dan fahamnya begitulah sepatutnya. Kita kena yakin balik pada niat kita. Kita akan ditanya apa yang kita buat. Hasil ni sebenarnya Allah punya, dialah hidayat ni. So kita jangan terlalu memikirkan hasil. Yang penting kita dah buat apa semampu kita sebab yalah kita ni apa tanggungjawab sebagai orang Islam ni menyampaikan kan. Jadi dengan konten yang sebegini bagi saya memang saya pun tak beranilah untuk saya menulis yang konten macam ni, tapi dengan orang cakap ilmu yang doktor ada, doktor jadikan ni sebagai satu bentuk e-book, saya sangat terima kasih dan berharaplah kita punya viewers dapat manfaatkan e-book yang ada ni, kita sebar-sebarkan. Kita boleh letak dekat kita punya e-book store kita dan kita bagi tahu kalau kita ada kawan-kawan non-Muslim, even dalam kita punya ni pun sebenarnya ada yang bukan Islam, kita hadiahkan kita punya kod sini EA2477, True Faithful Friends, untuk buku Philosophy Journey. Dan untuk kawan-kawan kita yang orang cakap hadiah kahwin, saya suka sebut hadiah kahwin lah, kita bagi e-book. Sekarang ni norma baru kan, mungkin juga boleh jadi dog gift pun cakap, siapa tahu buat dog gift, hadiahkan salah satu dog gift ni e-book doktor. So benda ni tak mustahil. Sekarang ni kita pun mula nampak masih lagi rare, macam tak biasa. Tapi insya-Allah Ta'ala macam Dr. Taj cakap, 5-10 tahun tu benda ni akan jadi kebiasaan lah. So terima kasih sekali lagi. Minta maaf atas kurang terlebih dalam sepanjang sesi kita. Dan orang cakap nanti kita letak kita punya sesi ni dekat IGTV. Saya akan bagi link dekat Doktor untuk kita sebarkan, untuk tengoklah apa kita rakam malam ni, insya-Allah. Terima kasih banyak Doktor. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita tangguh kita punya sesi dengan tasbih farah. Subhanallahi wa bihamdi. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun. Wassalamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Okay. Jazakallah.